Pusat Pemindahan Kekal Bencana diwujudkan segera. Ekspor produk perladangan dan komoditi cecah 117 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB bakal diwujudkan segera dengan projek rintis dimulakan di 9 negeri. Perdana Menteri berkata PPKB itu melibatkan kos siling 5 juta ringgit bagi setiap pusat. Ia bakal menjadi kemudahan pelindungan penduduk terjejas banjir yang lebih baik berbanding Pusat Pemindahan Sementara PPS. Kalau kita hadapi banjir itu setiap tahun, tidak mensabah dijadikan hanya PPS. Sebab itu kerajaan telah memutuskan untuk menubuhkan segera pusat pemindahan bencana. Di pusat ini boleh mungkin gunakan apa-apa kegiatan komuniti sementara, tetapi di reserve dengan satu persiapan supaya tidak jadi PPS. Jadi kemudahan itu akan jauh lebih baik. Perdana Menteri turut memaklumkan 241 juta ringgit peruntukan awal telah disalur untuk kegunaan 164 daerah bagi pengurusan bencana banjir dan musim monsun Timur Laut. $5,648 lokasi hotspot banjir dikenal pasti di seluruh negara. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tindakan segera akan dilakukan bagi menangani serta mengurangkan risiko banjir. Langkah yang dilaksanakan segera ialah pusat pemindahan sementara, iaitu mengaktifkan 8,481. Ini tangsi yang betul ialah untuk mengelakkan kelang kabut keadaan bila banjir berlaku. Jadi persiapan dimulakan sekarang walaupun kawasan-kawasan itu belum terkena ataupun melibatkan kesan yang parah. Dia persiapan untuk menempatkan 1.62 juta mangsa, melibatkan 5,000 lebih sekolah, 2,400 dewan dan balai raya, 572 masjid dan 389 pusat komuniti. Ke arah itu juga, program Community Based Disaster Risk Management akan dilaksana di seluruh negara sebagai langkah pelan tindakan kecemasan bagi memastikan keselamatan penduduk terjejas diutamakan dan meminimumkan kehilangan harta benda. Perdana Menteri sekali lagi menegaskan beliau tidak pernah menghalang pemberian peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang selain turut menafikan dakwaan kononnya syarat ketat dikenakan kepada mereka yang memohon peruntukan. Tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mahu peraturan dihormati dengan rundingan peruntukan perlu dilakukan bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jadi saya nak tegaskan di sini, walaupun apapun yang diucapkan, dia tidak menghalang daripada perundingan untuk kembalikan peruntukan kepada semua wakil rakyat. Dia ada juga beberapa peraturan, dia tidak automatik. Seperti mana kita terima perlembagaan, kita terima peraturan. Dan kita tidak berikan preempt peraturan apa. Saya bagi ruang TPM, dengar pandangan mereka, bincang. Ini yang saya minta Kota Baru beritahu kepada sahabat-sahabat. Kata beliau, kerajaan belum menerima sebarang rundingan secara rasmi dengan pembangkang berkaitan isu peruntukan. Kerajaan Perpaduan sentiasa terbuka bekerjasama dengan pembangkang demi memacu ekonomi negara lebih berkesan serta menangani kos sara hidup rakyat. Bagaimanapun, Perdana Menteri menjelaskan sokongan terhadap beliau tidak semestinya perlu menyertai blok kerajaan. Soalannya tentang kesediaan saya untuk menerima kerjasama walaupun tidak semestinya menyertai. Macam Bukit Gantang, saya ucap terima kasih kerana bagi sokongan terbuka.
Tapi yang lain seperti mana saya sebut, saya telah buka ruang dari awal untuk diadakan perbincangan, bukan sahaja dari segi CSR yang disebut yang dia akan diselaraskan oleh TPM 2, tetapi untuk mendengar pandangan-pandangan mereka secara konstruktif. Dan ini saya anggap kenyataan yang sangat penting dan saya alu-alukan kerjasama sekiranya diperlukan. Datuk Seri Anwar berkata demikian selepas Ahli Parlimen Bukit Gantang menyatakan sokongan kepada beliau di Dewan Rakyat. Cecah 117 bilion ringgit itu jumlah ekspor produk peladangan dan komoditi setakat September tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof optimis pelbagai misi dilaksana mampu mengembangkan lagi pasaran produk berkenaan. Ini termasuk mencari peluang pengembangan pasaran baharu komoditi sawit ke negara Asia Barat selain Eropah dan China. Begitu juga kita membuat misi ke Kenya sebab kita melihat Kenya dari segi ekspor kita ke sana sudah pun meningkat dan kita melihat ini ada pasar baru untuk kita kembangkan produk kita dan sudah pasti baru ini saya pergi ke China dan dengan China itu kita dah dapat mendapat komitmen MSPO mereka nak iktirafkan. Kedua, peningkatan dari segi import tahun ini lebih kurang anggaran 3.14 metrik tan juta. Untuk tahun depan mereka beri komitmen akan meningkatkan sehingga 3.4 metrik tan juta metrik tan. Usaha pembinaan keupayaan dalam bidang keselamatan cyber, kerjasama syarikat berkaitan kerajaan GLC, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan ahli akademik sedang dikaji. Mengambil kira entiti-entiti ini telah menjadi komponen penting dalam struktur ekonomi negara, menjadi penyedia perkhidmatan strategik untuk pendidikan, elektrik, telekomunikasi, perbankan, perkhidmatan kewangan dan lain-lain. Kelebihan ini patut dimanfaatkan sebaiknya dalam bentuk satu sinergi atau perkongsian bijak untuk melonjakkan lagi pencapaian dan keberhasilan negara. Pada masa sama, sekumpulan bakat teknologi mahir dengan kepakaran lanjutan dan keupayaan teknikal seperti penggunaan teknologi pengkomputeran awan dan AI juga perlu dipupuk untuk tujuan keselamatan cyber. Dalam perkembangan sama, rang Undang-Undang Keselamatan Cyber dijangka akan dibentang seawal-awalnya pada sidang Parlimen pertama tahun depan. Saya lihat, saya setuju memandangkan sidang Parlimen Dewan Rakyat kali ini akan tamat pada 30 hari bulan November. Jika tidak pada sidang kali ini, saya percaya insya-Allah seawal sidang mesyuarat pertama tahun depan. Ya, dan dia memang akan makan sedikit masa kerana undang-undang ini baru sahaja disiapkan dan masih dalam proses mendapat ulasan daripada kementerian-kementerian, jadi prosesnya masih panjang. Misi penghantaran bantuan kemanusiaan ketiga Ops Ihsan ke Gaza, Palestin dijangka dilaksanakan 17 Disember ini. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Al-Amin berkata bantuan kemanusiaan itu akan membawa 60 tan barangan keperluan asas, terutamanya barangan perubatan. Semua bantuan-bantuan yang telah kita salurkan, misi pertama, Tan Sri Speaker, misi kedua, Alhamdulillah sudah sampai ke tempat sasaran kita. Dan insya-Allah misi ketiga akan kita terbangkan pada 17 Disember yang akan datang ini. Untuk kita hantar 60 tan lagi. Barangan yang kebanyakannya adalah bantuan-bantuan keperluan perubatan. Bantuan kemanusiaan dihantar menerusi sempadan Rafah, Mesir. Untuk bantuan kemanusiaan pertama melibatkan 20 tan barang keperluan perubatan, sementara bantuan kedua melibatkan 16 tan barangan keperluan. Bantuan tersebut masing-masing berjaya dihantar pada 10 dan 11 November lalu.
KDNK sektor pertanian bagi suku ketiga tahun ini meningkat 3.6%. Ini bersamaan nilai tambahan 47.5 bilion ringgit. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, jumlah itu dipacu perkembangan sektor agro makanan negara. Tambah beliau, perdagangan sektor agro makanan turut mencatat peningkatan. Perdagangan sektor agro makanan meningkat 38% dengan jumlah dagangan sebanyak 59.8 bilion pada separuh pertama tahun 2023 berbanding 57.6 bilion pada tempoh yang sama tahun 2022. Daripada jumlah ini, dagangan untuk tempoh separuh tahun 2023 ini, nilai ekspor mencatatkan jumlah dagangan 21.6 bilion dengan peningkatan 2.4% ni hak pertanian saja ya. Kementeriannya turut merangka pelbagai inisiatif bagi mengurangkan kebergantungan import bekalan makanan. Ini termasuk memperluas program Smart Sawah berskala besar. Pengecualian visa 30 hari kepada pelancong China, India dan Arab serta pelaburan digital lebih 30 bilion ringgit. Itu antara 10 tumpuan kerajaan perpaduan sepanjang minggu lepas. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragutnya. Masih bersama berita perdana. Beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu dijangka mengalami hujan lebat berterusan tahap buruk sehingga esok. Met Malaysia memaklumkan amaran itu dikeluarkan bagi Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih di Kelantan serta Besut di Terengganu. Hujan berterusan tahap waspada turut dijangka berlaku bagi tempoh sama. Ini melibatkan Tanah Merah, Machang dan Kuala Krai di Kelantan, Stew, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman di Terengganu serta Kuantan dan Pekan di Pahang. Untuk perkembangan banjir di Terengganu, 34 orang penduduk terjejas masih berlindung di 2 PPS. Daripada jumlah itu, 25 orang ditempatkan di PPS SK Atas Tol dan 9 orang di PPS SK Kampung Ru 10. Manakala di Kelantan, jumlah penduduk terjejas turut berkurangan. Seramai 444 orang daripada 139 keluarga dipindahkan di 4 PPS. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, di Pasir Mas, PPS SK Tok Deh menempatkan penduduk terjejas paling ramai iaitu 244 orang.
Pertambahan dua syarikat penerbangan global yang beroperasi di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang menandakan pemulihan berterusan dalam aktiviti pelancongan di rantau ini. Menurut kenyataan, Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB, Qatar Airways menyambung semula laluan Doha Phuket Pulau Pinang Oktober lalu. Manakala Thai Airways International memulakan kemunculan sulungnya dengan perkhidmatan harian ke Bangkok. Menurut pengendali lapangan terbang itu, operasi domestik merekodkan 6.8 juta pergerakan penumpang daripada 10.2 juta dicatatkan kumpulan pada Oktober 2023. Usaha memajukan keupayaan dan pembinaan kapasiti kemampanan Malaysia. Bursa Malaysia Berhad menandatangani memorandum kerjasama MOC dengan United Nations Global Compact Network Malaysia and Brunei UNGCMYB. Kedua-dua pihak akan meneroka beberapa inisiatif termasuk membangunkan program atau pensijilan berkaitan kemampanan. Ini bagi menyokong peningkatan kemahiran pengamal kemampanan syarikat sunaraian awam PLC dan perusahaan kecil dan sederhana PKS.